Inilah kawasan yang menjadi tumpuan 7 penjuru. Yep. Dan saya rasa ramai yang mungkin ingin melihat apakah yang akan berlaku selepas ini. Mungkin Datuk cuma dikongsikan, kita melihat pada PRU ke-14, KJ menang di Rembau dengan majoriti lebih 4,000. Kali ini di P107, pertumbuhan 7 penjuru ini. Tapi pendekatan KJ sendiri di sana, apakah yang boleh dikomen? Adakah sama pendekatannya di Rembau ataupun perlu diubah kerana ini berada di kawasan bandar? Bagaimana, Datuk? Saya rasa KJ kita tak perlu nak kenalkan lagi. Orang dah kenal dia menjadi menteri kesihatan dan dia juga adalah penggerak kepada vaksin dan sebagainya. Betul, dan tak kira lah orang. Kita hanya cakap KJ, bukan Khairi Jamaluddin. KJ. Dan akrabnya. Tetapi kalau kita tengok dalam konteks Sungai Buloh, dulu semasa PRU 18, PRU 14, penduduk kat situ, pengundi kat situ dalam lingkungan 90,000. Tetapi kali ini dia dah berlipat double kepada 150,000 pengundi. Jadi saya rasa macam-macam boleh berlaku kat sini. Kita harus lihat, kita tengok dari segi surface lah. KJ itu sendiri sebagai personality dia dan sebagainya. Saya rasa kalau orang tak mau undi parti pun, orang akan undi personality itu, KJ. Saya tak tahulah macam mana kan. Saya tak tahu dalam percaturan politik ni itu semua bergantung kepada pengundi. Tetapi kalau pengundi di Sungai Buloh perlukan seorang individu yang macam tu, so mereka akan undi KJ, no doubt about that. Jadi saya rasa itulah dia di Sungai Buloh. Ya, di Sungai Buloh. Mujibu setuju kerana ini antara kubu kuat Pakatan Harapan juga di Sungai Buloh? Ya, kalau tidak KJ tak akan mencakap saya masuk ke kandang naga dan pertambahan signifikan pengundi itu menjadikan kerusi ini bertambah sukar. Kalau di awal tadi saya sebut antara kriteria hot seat itu antaranya adalah dua kriteria itu, antaranya adalah heavyweight calon heavyweight, tapi ini adalah kategori kedua. Calon heavyweight diletak di kursi berisiko. Kan? Inilah dia situasi kedua ini. Jadi kalau kita boleh melihat sepanjang tempoh kempen yang dijalankan oleh KJ, dia seolah-olah membawa naratif yang kuat, meletakkan harapan bahawa Sungai Buloh sedang memilih bakal Perdana Menteri. Dan sepanjang kempen, KJ deviate daripada template asal kempen yang kita saksikan di Rembau itu, memainkan isu-isu Melayu, memainkan isu-isu parti. Kerana sudah tentulah demografi pengundi di Sungai Buloh ini yang kita kata semi-urban ataupun boleh kita kata urban sikitlah sebab dia masuk dalam masyarakat sikit kan. Jadi setting itu perlu berbeza dengan Rembau. Mungkin kelebihan KJ berada di Sungai Buloh ini dua yang saya lihat. Bagaimana dia tidak mendapat tentangan ataupun backlash daripada partinya sendiri. Kerana ketua bahagian di situ adalah bekas orang kuat dia lah, ketua politik dia. Dan dalam masa yang sama juga KJ barangkali sebagai seasoned politician, dia faham tentang naratif politik yang sesuai dengan Sungai Buloh dengan membawa naratif-naratif yang lebih bersifat massa berbanding bersifat tertutup ataupun bersifat fokus kepada pengundi-pengundi segmen tertentu. Dan ini faktor ketiga, saya bersetuju dengan sahabat saya di Sabah, Philip Golingai, dia kata KJ have something. Dia ada sex appeal itu. Yang dia kata across all kaum, tall, dark and handsome itu really play a role. Ini memang branding dia cukup kuat. Itu juga antara yang saya lihat bagaimana cara dia berkempen, gerakan-gerakan dia itu lebih bersifat Malaysiana berbanding dengan dia membawa naratif dia ini sebagai pejuang nasionalis dan sebagainya seperti mana di Rembau. Jadi walau bagaimanapun seperti mana yang Tok Zaini sebutkan tadi, memang ini satu kawasan yang sesuai dengan karakter dan personality seperti KJ. Tapi seperti mana juga itu memberi nilai tambah kepada KJ, dan dalam masa yang sama juga barangkali faktor calon yang diletakkan oleh parti pesaing di situ itu barangkali tidak sekuat seperti mana 2018. Itu memainkan peranan? Sangat memainkan peranan. Tetapi kita juga harus faham peningkatan pengundi daripada 90,000 kepada 155,000 itu dia menjadikan ia lebih sukar. Kerana KJ berhadapan dengan wild voters ini, pengundi liar. Liar ini kerana mereka tidak takut untuk memberikan pandangan,
mereka terbuka untuk mengatakan dia undi ini, tetapi pilihan mereka tu hanya akan berlaku di saat-saat akhir. Ya, ketika sampai di kotak undi nak pangkah X tu pun dia masih lagi boleh buat perubahan. Ini sebenarnya yang perlu difikirkan pada PRU 16 ini, kerana ini sebenarnya menjadi satu bank voters yang paling tinggi, paling kritikal untuk kita fikirkan. Banyak faktor dengan 7 penjuru yang perlu diperlihatkan bagaimana rakyat memilih di kawasan Sungai Buloh itu. Betul. Banyak faktor yang boleh buat pertukaran dan perubahan ini.